Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita belajar kebarangkalian peristiwa bergabung di surat 262 hingga ke 263. So di contoh konteks So dekat sini dia kata sebiji dadu adil dilambung 2 kali berturut-turut jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. So dekat sini bagi tahu bilangan balingan sebanyak 540. Kemudian nombor kuasa 2 untuk dadu, kita akan dapat nombor 1 dan nombor 4. Dadu ada 6 nombor kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jadi kita ambil nombor 1 dan nombor 4. Sebab 1 kuasa 2 sama dengan 1, 2 kuasa 2 sama dengan 4. So jadi kebarangkalian untuk dapat nombor kuasa 2, ada 2 nombor kan, so 1, 2 kan. So jadi 2 per 6 ni ada sebab 2 ada 6 nombor. So 2 per 6, so dapat 1 per 3. Okey, so jadi K ni kita label sebagai peristiwa kuasa 2 sempurna dan K prime ni peristiwa bukan kuasa 2 sempurna. So dia ada dua ni lah, dua situasi. Pertama lambungan pertama dan kedua di lambungan kedua. So yang pertama kita dapat kuasa 2 sempurna K prime bukan kuasa 2 sempurna lah. So kali kedua kita akan dapat kuasa 2 sempurna, kali kedua tak dapat. Yang ni kali pertama tak dapat, yang kali kedua dapat, kali kedua tak dapat. Okay, so ini kemungkinan kita buat gambar aja pokok lah, kemungkinan yang kita akan dapat. So jadi dalam soalan ni dia nak sekurang-kurangnya satu kuasa 2 sempurna, so mesti salah satu. So jadi K ni maksudnya dua-dua dapat kuasa 2 sempurna. So jadi K darab K, so 1/3 darab 1/3, so 1/9. Kemudian K yang ni lah K dengan K prime. So 1/3 darab 2/3 dapat 2/9. So K prime dengan K, so 2/3 darab 1/3 sama 2/9. Tapi untuk K prime dengan K prime ni kita tak ambil. Sebab apa? Sebab dia nak sekurang-kurangnya 1, 2 kuasa 2 sempurna. So jadi K ni kita tak ambil lah, K prime kita tak ambil. Kita hanya ambil salah satu, yang ada salah satu atau dua-duanya. So jadi, so bila kita dah darabkan ni 1/3 darab 1/3 dapat 1/9, 1/3 darab 2/3 dapat 2/9, 2/3 darab 1/3 dapat 2/9. So jadi dah dapat ni semua, kita darab, kita campurkan ni semua. So jadi kebarangkalian dia lah campur ni semua dapat 5/9. So bila dapat 5/9, kita nak dapat berapa kali dalam 540 kali tu, berapa kali dia dapat. So 5/9 dalam 540 dapatlah 300 kali. Okey, kemudian kita pergi tengok contoh ke-13. Okey, sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning dan 3 biji guli biru. Okey, 2 biji guli dipilih secara rawat dari satu kotak demi satu. Okey, sekiranya guli pertama warna biru, maka guli biru akan dipulangkan. So jadi kalau biru kita letak balik. Kalau bukan warna biru kita letak balik lah. Okey, so jadi sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan dalam guli keduanya. Hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli berlainan warna. Okey, so dia nak kedua-duanya berlainan warna. So maksudnya katakan merah, lagi satu mungkin kuning. So jadi kita senaraikan maklumat yang diberi. So ada 7 merah, ada 5 kuning, ada 3 biru. Okey. So jadi peristiwa yang mungkin berlaku lah. So kalau yang pertama kita dapat merah, yang kedua mungkin dapat kuning, atau merah dengan biru, kuning dengan merah, kuning dengan biru, atau biru dengan merah, biru dengan kuning. So ni peristiwa-peristiwa yang kita yang akan dapat lah. Okey, so jadi kita buat gambar rajah pokok. So ni balik guli pertama, ni guli kedua. Okey, sekiranya warna merah, okey, sebab merah ada 7. So 7/15. Semua guli ada 15. So itu sebab 7/15. Kalau kuning 5/15, biru dapat 3/15 sebab ada 3, kuning ada 5. So kali yang kedua dia akan berkurang. Kalau kau dapat katakan kali kedua dapat merah, so 7 ni akan jadi 6. 15 ni akan jadi 14 sebab dia dah kurang kali 2 sebab kita tak masukkan balik. So itu sebab merah ni jadi 6/14. Okey, kalau kita dapat kali kedua ni kita dapat kuning, kita 5/14 sebab dalam kotak tu ada 5 kuning. Seterusnya untuk yang biru ada 3/14. Tapi yang ni ada 14 sebab guli lagi satu tu kita dah keluarkan, kita tak masukkan balik. Okey, untuk yang kuning pula sama macam tadi.
kalau dapat merah 7/14 sebab apa 7/14? Sebab merah ada 7. So gulinya dia tak pulangkan balik. So jadi guli jadi 14 lah. Okey. Untuk yang kuning, sebab tadi kuning dah dapat, so jadi dia dah kuranglah 1. So jadi kuning tu jadi 4 dan 15 tu jadi 14 lah. So biru ada 3 plus 3 14. Okey, untuk yang biru ni pula dia kata sebab dia letak balik. Kalau dapat biru dia letak balik. So jadi bila dapat biru 3/15, so merah 7/15. Itu sebab dia yang ni tak sama. Sebab bila dapat biru kita letak balik dalam kotak tu balik. So dapat 7/15. Untuk kuning 5/15. Yang biru pun sama 3/15. Ni tak tertulis ni 3/15. Okey, so jadi kita nak kesudahan yang satu yang berlain warna. Contoh merah-merah kita tak ambil. Sebab dia mesti salah satu warna berbeza. So kita ambil merah kuning, kuning merah, kuning merah, atau kuning biru, biru merah, biru kuning. So jadi kita darabkanlah ni 7/15 darab 5/14. Ni KM so jadi ni KM 5/15 darab 7/14. Okey, so 7/15 darab 3/14 so dapat 1/10. Kemudian K darab M. Okey. Sorry, ini bukan KM ini merah biru. Okey, ni merah biru. Ni M biru. M B Okey, MB. So jadi 7/15 darab 3/14. Okey, so 7/15 darab 3/14. So 1/10. So ni pun sama, 5/15 darab ni darabkan dapat ni 5/15 darab dengan 3/14. Okey, ni kuning dengan biru. Okey, kuning-kuning kita tak ambil So darab ni. So dah dapat ni semua, kita campurkan ni semua. So campurkan semua ni kita dapat 349/5/5. Okey, so soalan ni memang agak susah sikit lah. Okey, soalan kebat dan panjang kerja dia panjang dan kena berhati-hati. Okey, sekian, terima kasih.